quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Famislu haza, ini dia panggil tafriq bagi kata hadis. Kana Ibnu Amrin Ibnu Abbas yuftirani wa yuksirani fi arba'ati burud. Adalah Ibnu Amr dan Ibnu Abbas membuka puasa lah oleh mereka itu dan main kosarlah mereka itu pada 4 burud. Burud tu apa? Yang ni 2 marhalah. Sebelum tu kemudian famis luhaza, maka bermula seumpama ini hadis la yakunu, tidak adalah ia mislu ini hadis ni min jihatil ijtihad, bukanlah daripada pihak ijtihad sahabat tu lah. Habis tu kalau bukan ijtihad daripada sahabat, habis tu daripada mana? Dia kata tambah sikit. Bahkan tak dapat tidak daripada mengikut akal Rasul. Tulis itu. Bal la budda min ittiba'i Rasul. Bahkan tak dapat tidak daripada seumpama ini hadis ni, hadis yang tadilah kana Ibnu Amr tu, hadis tu daripada mengikut akal Rasul. Mengikut akal Rasul. Jadi hadis tadi yang lepas tu kana Ibnu Amr Ibnu Abbas tu, mereka tu membuka puasa solat qasar 2 rakaat pada 2 marhalah tu. Mereka buat tu di atas jalan apa? Bukanlah di atas ijtihad mereka, bukan. Tapi daripada, bahkan, kena tambah sikit lah kat luar, bahkan tak dapat tidak daripada mengikut Rasul. Takkan dia buat saja-saja, mesti dia mengikut Rasul. Tu. Naam, istidrak. Sungguh pun kata bukan daripada ijtihad mereka itu. Naam, tetapi. Naam tu tetapi. Istidrak bagi layak kuno. Tetapi barang hadis. Tetapi bermula hadis yang disandarkan akan barang tu ila tabi'i, kepada seorang tabi'i. Tabi'i itulah. Tabi'i ini orang yang mengikut sahabat. Anak murid sahabat. Itu tu hadis yang diidofatkan, yang disandarkan kepada seorang tabi'i itu, nama apa? Yusta'malu mauqufan. Digunakan, diisti'malkan, digunakan akan hadis yang disandar pada tabi'i dan itu mauqufan. Hal keadaannya jadi mauquf. Hadis mauquf tu lah. Nampak hadis mauquf dulu kita belajar. Hadis yang diidafatkan di sana kepada sahabat Nabi. Tapi hadis mauquf tadi tu muqayyadan, yang dikaitkan akannya akan mauquf. Kita kaitkan dengan apa? Hadis mauquf dengan tabi'in. Jadi hadis mauquf tu hadis daripada sahabat. Hadis mauquf, dia terhenti daripada sahabat. Tapi kalau dia terhenti dengan tabi'in, itu namanya mauquf muqayyad. Habis itu. Fayuqalu, maka dikatakan, fayuqalu lahu, maka dikatakan baginya, bagi ma'yudhu tadi, hadis yang disandar tadi tu, mauqufun, dihantarkan ala Sa'id ibn Musayyib masalan. Dihantarkan pada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib. Ni hadis muqayyad tu. Sa'id bin Musayyib ini panggil tabi'in.
Tapi kita sandarkan dengan sebab dia tu mengikut akan sahabat. Tu dia. Habis itu. Jadi kita maklum itu dia panggil hadis hadis mauquf. Mana yang dulu berusaha dah biar. Hadis mauquf. Betul? Jadi hadis mauquf dulu kita maklum disandarkan pada sahabat-sahabat dari perkataan dan perbuatan. Hadis mauquf. Tapi kalau disandarkan kepada tabi'in, ada sandaran tu, tapi dia panggil mauquf muqayyad. Dia panggil mauquf yang kita kaitkan dengan sahabat tu lah. Habis. Kemudian dia kata lagi, masalan umar silulakan masalan. Itu aku buat contoh. Saya itu dia buat contoh saja. Tu. Sa'id Musayyib ni, nama dia Sa'id bin Al-Musayyib bin Azad Imam Abu Muhammad Al-Makhzumi. Dia ni seorang ulama besar dan penghulu bagi orang tabi'in, seorang dipercayai dan berhujah dengan perkataan dan perbuatan. Dia ni seorang yang mendalami dalam ilmu fiqh. Ketua pada bab ilmu dan bab amalan, umurnya 79 tahun. Dia wafat pada tahun 94 Hijrah. Ini dia maksudnya ketua tabi'in. Ini maksudnya ketua tabi'in. Asalnya hadis mauquf ni dia disandar pada sahabat ajarana. Tapi bila disandarkan kepada dikaitkan dengan tabi'in, itu kita panggil mauquf muqayyad. Kemudian kata musannif wa mursalun. Hadis mursal pula. Ini hadis mursal pula. Apa dia hadis mursal? Jadi kalau hadis mursal ni kita bagi secara umum, hadis mursal ni hadis yang gugur daripada sanadnya daripada sahabat. Hadis mursal. Dia gugur sanadnya daripada sahabat. Tengok. Wa mursalun ay bisi wa qismil maf'ul. Hal keadaan mursal tu dengan dibacakan dengan bentukan isim maf'ul. Mursal tu isim maf'ul. Mursal. Lughatan pada lughah apa dia? Ma'khuzun minal irsal. Diambilkan daripada lafaz irsal. Maksud daripada masdar yang ialah irsal. Irsal tu masdar, masdar, kata terbitan. Mursal tu isim maf'ul. Wa huwa dan bermaknanya mana irsal tu al-itlaqu. Itlaq ni maknanya melepaskan. Habis ni. Al-itlaq dengan mana melepaskan. Faka'ana rawiya al-mursalah. Maka seolah-olah rawi yang melepaskan. Faka'ana rawiya al-mursalah atlaqal isnada. Itu khabar baik ana. Ialah melepaslah ia atlaqa, melepaslah ia rawi tadi tu al-isnada akan sanad-sanad bagi hadis. Maksud dia melepaskan sanad-sanad hadis apa? Dia menggugurkanlah. Melepaskan sanad-sanad hadis maksud dia menggugurkan akan sanad-sanad hadis. Itu bagi hadis mursal. Walam yuqayyidhu bi jami'i ruwatihi. Walam yuqayyidhu. Padahal tidak mengkaitkan
Tidak mengkaitlah ia rawi akan isnad tu, dia tidak mengkaitkan apa? Bijami'i ruwati, dengan sekalian bagi perawi-perawinya, perawi-perawi bagi hadis. Dia tidak mengkaitkan bagi perawi-perawi bagi hadis. Dia maksudnya, apa maksud dia tak kait? Dia tak sebutkan perawi hadis. Ada mana? Dia tak sebutkan perawi hadis. Dia tak menyebutkan perawi-perawi hadis. Itu ada mursal. Dia menggugurkan sanad-sanad hadis. Kemudian itu pada lughah. Kemudian dia tidak menyebutkan ke perawi-perawi hadis. Wastilahan, dan pada istilah. Huwal hadisul lazim. Ialah mursal itu ialah hadis al-lazim minhu, yang sabitlah daripada al-lazim itu, daripada hadis itu. Apa minhu? Ai min isnadi. Hadis yang ialah sabit daripada isnad, sanad-sanadnya. Sanad-sanad bagi al-lazim. Minhu tu, hadis tu as-sahabiyyu, daripada sahabat-sahabat, gugurlah ia, saqata, yang gugur dari sahabat. Maksudnya dia tidak menyebutkan sahabat Nabi lah. Lagu mana? Dia tak sebut sahabat, tapi dia sebut apa? Bi'anna rafa'ahu at-tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa, macam mana dia katakan sahabat Nabi itu gugur? Maksud gugur apa? Dia tak sebut sahabat Nabi. Bi'anna, dengan sesungguhnya. Rafa'ahu tabi'i, mengangkatlah akan hadis itu oleh tabi'i. Apa? Dia terus sebut nama sahabat Nabi. Ada mana? Hadis mursal ni disebut nama bukan sahabat, dia sebut nama tabi'in. Dia sandarkan, dia mengangkatkan akan hadis itu oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asqata sahabiyah, dan menggugurlah ia tabi'in tadi akan sahabat-sahabat Nabi. Dia tak sebut nama sahabat Nabi, dia sebut nama tabi'in terus. Itu yang hadis mursal. Kalau hadis mauquf dia sebutkan nama sahabat Nabi. Kalau hadis mursal dia gugurkan sahabat Nabi, kemudian dia letakkan nama tabi'in. Nampak dekat ini? Tu dipanggil hadis mursal. Hadis yang dilepaskan, digugur kepada sahabat. Tu kalau seorang tanya. Wa hadza ta'rif khilafus sahihi indahum. Bermula ini takrif ni. Khilafut sahih, dipanggil ada menyalahi daripada takrif yang sahih di sisi mereka itu, indal muhaddisin. Sebab apa? Izlau ulima anna sakita, kerana jikalau diketahuikan, izlau ulima anna sakita, diketahuikan akan sesungguhnya orang yang menggugur itu huwa sahabi, ialah sahabat, lama wasi'a ahadan, nascaya lama tu nascaya tiada, lam tu jawab bagi jawab bagi is, nascaya tidak wasi'a ke tak, betul tak? Nescaya tidak haruslah ini li'alima li'adin. Wasa'a dengan mana? Li'alima. Nescaya tidak haruslah ahadan ay bagi seorang itu daripada ulama, tidak harus apa? Ayyakhtalifa fi hujjiyatihi, oleh bahawasanya
maka nescaya tidak haruslah akan seorang itu tu oleh bahasa menyalahilah ia seorang fi hujjiyatihi pada keadaan menjadi ai fi kauni muhtajan bihi, pada keadaannya ini hadis ni dibuat hujah dengannya, dengan hadis tadi. Jadi kita kata kalaulah gugur orang yang jatuh tu sahabat, jawabnya nescaya tiadalah harus akan seorang tadi tu oleh menyalahikan seorang tadi tu pada keadaan itu hadis yang dibuat hujah dengan dia. Tak boleh buat hujah. Jadi menyalahilah pada keadaan tu untuk buat hujah. Ma'anal jumhura, serta sesungguhnya jumhur itu ala dha'fihi, berlakulah di atas mendhaifkan akan hadis mursal. Jumhur ulama kat ini mereka mendhaifkan hadis mursal sebab dia tak menyebutkan sahabat, dia menggugurkan sahabat. Dia terus sebut batu tabi'in. Wa adami hujjiyatihi, dan ketiadaan dibuat hujahkan dengannya, dengan itu hadis. Yang sahihnya apa? Hadis sahih. Ni ta'rif yang sahih. Fa-ta'rifus sahihu, maka bermula ta'rif yang sahih ayyuqala, bahawa dikatakan. Ini ta'rif sahih bagi ta'rif. Ni ta'rif bagi hadis mursal. Tadi khilaf. Ni dia bagi kau sahih. Ayyuqala, bahawa dikatakan huwa hadis mursal tu, huwa hadis mursal tu ma rafa'ahu at-tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ma itu hadis. Hadis yang mengangkatlah akan hadis itu oleh tabi'in, mengangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana tabi'iyu kabiran, sama adalah orang tabi itu dikatakan besar. Apa maksud besar? Wa huwa, dan bermula ia tabi'in yang besar tu, man kana aksaru riwayatu man kana aksaru tu riwayatuhu. Man kana, ialah mereka yang adalah yang mereka tu aksara riwayatihi, ialah kebanyakan periwayat daripada mereka tadi itu daripada sahabat. Itu mereka tabi yang tabi yang besar. Tabi yang besar ni tabi yang hebatlah. Iaitu mereka yang kebanyakan tu meriwayatkan pada sahabat. Siapa dia? Ka'ib bin Musayyib tu. Sa'id bin Musayyib tu dia banyak meriwayatkan pada sahabat Nabi. Au sahiran, ataupun sahir, ataupun tabi'in yang kecil, yang kecil. Apa yang kecil? Dia tak masyhur lah yang kecil ni. Bahawa man kana aksaru riwayatin anit tabi'i, dia ni terlebih banyak meriwayat pada terlebih sedikit lah meriwayat pada tabi'in. Wahuwa man kana aqalla riwayati anit tabi'in. Dia tak ada situ aqalla, tapi kita tambah. Dan mereka itu adalah yang terlebih sedikit meriwayatkan daripada tabi'in. Itu dipanggil sahiran tu. Kecil. Seperti Zuhri. Seperti Zuhri. Zuhri itu tabi'in tu, Zuhri. Nama dia Muhammad bin Syihab bin Zuhri. Wa Yahya ibn Sa'id al-Ansari, dan juga Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Apa yang dipanggilkan?
dikatakan tabi'in yang sedikit, tabi'in yang sedikit meriwayatkan daripada sahabat. Kalau banyak tu siapa tu? Ibnu Musayyib tu banyak. Ibnu Musayyib tu banyak Habis itu tanbihun yang bagi ini satu peringatan. Haza amrun munabbihu liman wafala. Yang bagi qiraatu seyogianya oleh membaca Ibnu Musayyib, baca Ibnu Musayyib. Ini saya tengah 2%. Bikas liya, hal keadaan Ibnu Musayyib itu dengan kasrahkan ya. Musayyib baca. Sebab apa cerita? Ittiqa'a du'aihi. Kerana nak menjaga daripada doa bagi Musayyib. Sebab ada doa Musayyib Iz qala lama fatahaha ahlul Iraq. Pada ketika membacalah oleh Musayyib lama fatahaha, lama tatkala membukalah ia Musayyib membuka apa ni? Dia baca doa tu. Lama tatkala membukalah akan Musayyib tu oleh ahli Iraq. Dia kata apa? Tatkala Musayyib kata sayyabuni sayyabahumullah, melepaslah oleh engkau akan aku, sayyabahumullah, nescaya mudah-mudahan melepaslah akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Jadi Ibnu Musayyib ini berdoa. Dia kalau nak menjaga berdoa bagi Musayyib. Lepas tu kita baca Musayyib, jangan baca Musayyab. Sebab asal kata sayyabuni. Betul. Lama fatahaha ahlul Iraq, tatkala membukalah akan akan Musayyib itu oleh ahli Iraq. Dia kata apa? Sayyabuni. Ni sayyabuni perkataan siapa? Perkataan Musayyib. Hendak melepaslah oleh engkau akan aku, sayyabamuhullah, mudah-mudahan melepaslah akan engkau tu oleh Allah Ta'ala. Tu doa Musayyib tu. Dia doa dia. Summa i'lam. Nak habis cerita tinggal 1%. Nanti sambung balik Summa i'lam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala alam. Bateri tak cukup Pukul 11 ni kan tutup masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa amala maqbula wa sallallahu rabbana atina fid dunya hasanah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebanyak semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.